Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini cikgu akan bagi penerangan tentang cara untuk tukar ayat biasa kepada ayat songsang. Okey, memang kamu dah belajar lama dah. Cikgu dah cuba buat video screen record ni. Itu buat dah sekali tapi tak jadi, tak boleh nak save. Lepas tu cikgu cuba guna apps lain pula. Okey, harap boleh lah untuk minggu ni. Okey, sebenarnya senang saja tukar ayat biasa kepada ayat songsang. Okey, mari kita tengok. Okey, ayat songsang. Okey, kita tahu ayat susunan biasa dalam bahasa Melayu ialah subjek di depan, predikat di belakang. Okey, untuk ayat songsang, okey, terbentuk daripada proses transformasi ayat biasa iaitu predikat di hadapan diikuti dengan subjek. Okey, songsang ni maksud dia terbalik. Okey, kalau ayat biasa, subjek duduk depan, predikat duduk kat belakang. Okey, kalau ayat songsang, predikat di depan, subjek di belakang. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, contoh lelaki itu ayah saya. Okey, itu adalah ayat biasa. Subjek dia lelaki itu, ayah saya predikat. Okey, kalau ayat songsang dia akan jadi ayah saya lelaki itu. Okey, ayah saya lelaki itu. Okey, yang tu adalah ayat songsang. Okey, next. Tengok nombor 3. Penyongsangan dapat dilakukan melalui proses pendepanan bertujuan memberikan penegasan kepada predikat. Maksudnya, kita nak songsang ayat ni, kita bawa predikat mai depan untuk bagi penegasan kepada predikat. Okey, macam contoh tadi, kita nak bagi penegasan dekat predikat lelaki, ayah saya. Okey, ayah saya lelaki itu. Okey, kita bagi penegasan ayah saya lelaki itu. Okey, tengok nombor 4 pula. Nombor 4. Okey, peringatan. Perubahan ayat biasa kepada ayat songsang berlaku tanpa ada penambahan perkataan dan tanpa ada penambahan imbuhan. Kerana perubahan di dalam ayat melibatkan perubahan kedudukan sahaja. Okey, kamu kena ingat untuk mengubah ayat biasa kepada ayat songsang, kamu hanya perlu ubah kedudukan perkataan sahaja. Kamu tak boleh tambah imbuhan atau tambah perkataan lain. Dan kamu juga tak boleh gugurkan perkataan. Okey, kalau kamu gugurkan perkataan, apa-apa perkataan dalam ayat tu, dia akan ubah maksud ayat tu. Okey, jadi guna perkataan yang ada, kamu cuma tukar saja kedudukan, predikat bawa mai depan, subjek kita bawa pergi belakang. Okey, tengok next slide. Okey, slide seterusnya ni adalah contoh. Okey, cikgu bagi contoh, beberapa contoh ayat biasa kepada ayat songsang. Okey. Okey, tengok ayat biasa. Cikgu Hanif berfikiran kreatif. Ayat songsang dia, berfikiran kreatif Cikgu Hanif. Okey. Maksudnya kat sini, Cikgu Hanif adalah subjek. Berfikiran kreatif predikat. Kita bawa mai keseluruhan predikat mai depan. Berfikiran kreatif Cikgu Hanif. Okey. Seterusnya. Okey. Contoh seterusnya, Zaleha membaca buku. Okey, Zaleha membaca buku. Ayat songsang, membaca buku Zaleha. Okey, membaca buku adalah predikat, kita bawa mai depan. Okey, Zaleha subjek, kita bawa ke belakang. Okey, seterusnya, Ramli bekerja setiap hari. Okey. Bekerja setiap hari tu adalah predikat, Ramli subjek. Jadi kita bawa predikat mai depan, bekerja setiap hari Ramli. Okey. Seterusnya. Okey, murid-murid itu masih makan.
Okey, ayat songsang dia masih makan murid-murid itu. Okey, seterusnya Ramli rajin, ayat biasa, ayat songsang dia akan jadi rajin Ramli. Okey, selalunya ayat songsang ni kita akan guna untuk kita selalu guna semasa percakapan kita. Okey. Rajin Ramli. Macam tu kita selalu kita guna dalam percakapan ayat songsang. Kita jarang tulis ayat songsang dalam karangan. Jangan tulis dalam karangan. Dalam karangan selalunya kita akan pakai ayat susunan biasa. Okey, Ramli rajin. Okey. Okey, tengok contoh seterusnya. Rumah Kak Zu masih teguh. Okey, ayat songsang. Masih teguh rumah Kak Zu. Okey, seterusnya Encik Zaidi sangat segak. Okey, ayat songsang. Sangat segak Encik Zaidi. Okey, tengok. Seterusnya Haji Nasir masih amat segak. Ayat songsang. Masih segak amat. Masih segak amat Haji Nasir. Okey, kita terbalik tadi. Ayat biasa dia Haji Nasir masih segak amat. Jadi kita bawa predikat mai depan. Masih segak amat Haji Nasir. Okay, kalau kamu tengok kat sini perkataan Haji ni. Okey, huruf kecil kat ayat songsang sebab Haji tak perlu pun huruf besar. Okey, ni depan ni Haji kat sini huruf besar sebab dia mula ayat. Okey, Nasir huruf besar sebab nama orang. Okey, seterusnya rantai emas itu untuk ibu. Untuk ibu rantai emas itu ayat songsang. Okey. Okey, seterusnya ni ayat panjang sikit. Okey, ayat biasa dia penonton-penonton merempuh masuk ke dalam dewan. Okey, ayat songsang dia akan jadi ke dalam dewan, penonton-penonton merempuh masuk. Okey, yang ni ada formula dia. Okey, lagi kita akan belajar macam mana kita nak tukar ayat biasa kepada ayat songsang guna formula. Okey. Okey, kita tengok formula ayat songsang. Okey, kamu boleh ingatlah dia ada 4 formula. Kamu boleh ingat ke 4-4 ni diterima sebenarnya. Tapi kalau boleh, pilih ayat yang tersedap dengar lah. Okey, sedap. Tak pelik sangat lah. Okey, contoh ayat biasa. Dia membeli buku di kedai itu. Okey, untuk songsangkan ayat, kita kena nomborkan penggalan ayat. Kita kena kategorikan ayat tu. Okey, kepada subjek dan predikat dan mengikut frasa dia. Okey, kalau kamu tengok kotak yang ada ni, okey, dia membeli buku di kedai itu. Okey, kita kategorikan dia ayat dia. Dia tu adalah subjek. Okey, dia adalah subjek. Okey, membeli buku di kedai itu adalah predikat. Tapi kita kategorikan dia dengan 2 pula bahagian, iaitu membeli buku, okey, frasa kerja dan objek. Di kedai itu frasa keterangan. Okey. Kamu jangan pening-pening, kamu tengok dulu. Okey, jadi kamu akan faham. Okey, tengok formula. Untuk ayat biasa, untuk ayat biasa, formula dia 1, 2, 3. 1, 2, 3 tu maksud dia 1 dia, 2 membeli buku, 3 di kedai itu. Itu ayat biasa, formula ayat biasa. Okey, untuk formula ayat songsang, kamu boleh guna 2, 3, 1. 2, 3, 1 tu maksud dia kita ambil dulu nombor 2 ni. Membeli buku. Okey, 2 membeli buku. 1 dia. Okey, 3 di kedai itu. Okey, membeli buku. Dia di kedai itu. 2, 3, 1 membeli buku di kedai itu. Dia. Okey. Tengok pula formula nombor 2. 2, 1, 3. Okey, 2, 1, 3 membeli buku. 2, 1 dia. Okey, di kedai itu. Okey. Nombor 3. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Okey, 3 di kedai itu. 1 dia. 2 membeli buku. Okey, di kedai itu dia membeli buku. Yang keempat, 3, 2, 1. Okey, 3 di kedai itu. 2 membeli buku. 1 dia. Okey, keempat-empat jawapan ni diterima. Tapi cikgu lebih suka cari formula yang kita rasa ayat dia senang dengar. Okay, sedap dia dengar. Okay, contoh
di kedai itu dia membeli buku. Okey, yang ni pun sedap. Ataupun membeli buku dia di kedai itu. Okey, yang ni pun sedap dengar. Okay, kita cek kalau cikgu akan pilih dua ni lah. Okey. Tapi kalau kamu bagi jawapan selain dua ni, betul juga. Okey, betul juga. Cikgu lebih suka pemilihan nombor 2 dan nombor 3.